Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Khairi bin Yaakob dari SABK Mahad Ilmiah Diniyah Islamiah Kapal Gajah, Perak. Kita sambung perbincangan bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Yang sebelum ini pelajar dah belajar mengenai cabaran dalam Malaysia, pemisahan Singapura dan mengenai ancaman komunis. Baik, isu seterusnya ialah berkenaan dengan isu pembangunan dan ekonomi dalam bab 6.4. Stadium pembelajaran iaitu menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi dan menjelaskan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Manakala objektif pembelajaran, pelajar dapat menyelarakan isu-isu pembangunan dan ekonomi serta dapat menguraikan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan ekonomi dan dapat menjelaskan kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Baik, sebagai pengenalan, kerajaan telah bentuk rancangan pembangunan 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dilaksanakan di semua negeri tanpa ada sebarang pilih kasih. Oleh demikian, kerajaan persekutuan teruskan usaha-usaha melibatkan seluruh negeri sama ada Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Baik, disertakan dengan di sini kita tengok gambar iaitu Tunku Tun Abdul Razak Hussein iaitu telah mengumumkan rancangan Malaysia pertama dalam persidangan akhbar di Bilik Gerakan Pembangunan Negara. Dari sini kita tengok Tun Abdul Razak telah buat lawatan di bawah rancangan FEDA ke rumah peneroka serta dibina di sana, di mana di sebuah rumah di Lurah Biluk, Pahang. Justru itu isu yang pertama dalam isu pembangunan ekonomi ialah Malaysia ketika itu terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Ia ini menyebabkan berlaku kejatuhan harga bahan mentah yang bagi efek kepada negara kita. Dan seterusnya ialah isu seterusnya ialah penduduk yang terlibat dalam bidang pertanian sangat ketinggalan, khususnya dalam penggunaan teknologi moden dan peralatan. Dan petani-petani di kawasan luar bandar masih lagi dalam golongan berpendapatan rendah, dan pertanian komersial lain masih kurang diusahakan oleh petani, mungkin kerana modal dan peralatan, latihan dan sebagainya. Justru itu usaha untuk mengatasi masalah kebergantungan kepada bahan getah, biji timah dan peralatan yang terhad. Jadi kerajaan telah buat inisiatif iaitu dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi pertanian dan industri pemprosesan. Justru itu, pada era ini kerajaan telah buka ataupun ubah dasar, iaitu dasar berkecuali, iaitu berbaik-baik semua negara, termasuk negara komunis ataupun negara kapitalis. Untuk apa? Untuk mencari pasaran baru untuk memasarkan getah dan biji timah. Selain itu, isu untuk berkenaan dengan pertanian komersial yang masih kurang diusahakan, maka kerajaan telah mempelbagaikan bidang pertanian dengan terutamanya kelapa sawit dan koko. Sampai itu mempelbagaikan keluaran komoditi negara seperti minyak, perum dan sebagainya. Makanan isu seterusnya berkenaan taraf hidup yang berbeza antara golongan ataupun kawasan kampung ataupun pedalaman dan kawasan bandar. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan untuk mengenai isu beza antara hidup yang ketara dari kalangan penduduk kampung, luar bandar dengan bandar ialah kerajaan telah lancarkan program pembangunan negara iaitu satu rancangan yang bersepadu, yang mana antaranya carangan program kerajaan ialah menggerakkan aktiviti perkilangan
dan pembuatan negara. Ini untuk apa? Untuk membuka ruang peluang pekerjaan kepada penduduk, kan, bagi kawasan-kawasan luar bandar dan datang ke luar bandar, datang ke bandar untuk bekerja dan seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Serta kerajaan juga berusaha membuka kawasan-kawasan baru, kawasan perkelangan, seperti di Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pahang dan sebagainya. Justru itu, dengan pembukaan kilang baru ini, jadi mempercepatkan integrasi pindahan pelajar, pemindahan penduduk dari pedalaman ke bandar dan juga integrasi melibatkan semua negeri-negeri. Isu itu untuk meningkatkan, mempercepatkan proses pembukaan kilang ataupun pembuatan negara, maka kerajaan juga mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia. Baiklah pelajar, isu yang seterusnya ialah dalam kes pembangunan dan ekonomi ialah peluang pekerjaan yang terhad serta meningkatnya kadar pengangguran. Jadi antara usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam dasar pendidikan telah menubuhkan pusat latihan vokasional dan teknikal, di mana kerajaan berusaha melengkapkan sumber manusia yang kompetitif, yang boleh melengkapi ataupun boleh memasuki bidang pekerjaan mengikut kesesuaian dan bidang sebagainya. Justru itu, dengan adanya latihan, pusat latihan ataupun teknikal dapat memberi peluang yang besar, yang luas kepada penduduk untuk bekerja di sektor-sektor yang mereka minati. Contohnya sektor perkelangan, pembuatan perkelangan dan sebagainya. Itulah antara usaha kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran dan dengan memberi peluang pekerjaan melalui membuka pusat-pusat latihan vokasional teknikal kepada penduduk. Harap pelajar faham ya. Baik, selain daripada isu pengangguran, terdapat juga isu masalah sosial, iaitu masalah kesihatan di kalangan penduduk. Yang ini, isu ini banyak tumpu kepada kawasan-kawasan luar bandar di kampung, khususnya kawasan khususnya melibatkan penduduk ataupun wanita-wanita di kampung. Contohnya saya beritahu ialah isu masalah kehamilan wanita yang terhad, isu keperluan asas untuk wanita perempuan sangat terhad. Untuk apa? Untuk memperoleh kesihatan terbaik. Khusus contohnya untuk mendapat rawatan sebelum, selepas dan sebagainya ketika hamil dan selepas bersalin. Dan juga kerana saya pada itu juga adalah kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu mengandung. Contohnya tak ada pun, jarang, sangat sukar untuk mendapatkan khidmat nasihat ketika mengandung, kan, juga rawatan ketika mengandung dan juga perkhidmatan doktor dan jurawat yang sangat terhad pada ketika itu. Justru itu, oleh kerana kekurangan yang sangat ketika menyebabkan kadar kelahiran di kawasan luar bandar sangatlah kelahiran tidak normal dan kematian yang sangat tinggi. Memahami atas kekurangan tersebut, maka kerajaan telah berusaha untuk mengatasi itu dengan mengurangkan kadar kelahiran khususnya kawasan luar bandar, iaitu dengan memperkenalkan program perancangan keluarga. Dan di samping juga kerajaan telah menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar dengan menambah lagi kemudahan-kemudahan fasilitis kesihatan seperti membina klinik kesihatan tempatan ataupun kesihatan desa dan menambah jumlah klinik-klinik di kawasan daerah-daerah tertentu. Baik, kita dah belajar berkenaan isu pembangunan ekonomi yang mana melibatkan isu
masalah kebergantungan ekspor getah, taraf hidup yang berbeza, isu pekerjaan terhad dan juga masalah sosial dan kesihatan. Jadi kesimpulannya untuk bab hari ini ialah negara kita memang menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha wujudkan keseimbangan perkembangan ekonomi. Justru itu kesimpulan yang kita dapat ialah keperbezaan dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat sebenarnya dapat bantu capai matlamat yang disusun oleh kerajaan. Justru itu bagi untuk mencapai matlamat ini, negara perlu sentiasa berada dalam situasi aman dan makmur. Oleh demikian, pentinglah bagi rakyat untuk sentiasa menjaga kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Dan awak sebagai pelajar perlulah sentiasa dalam kondisi-kondisi yang positif dan harmoni dan sentiasa proaktif dan meningkatkan diri anda untuk keluarga, negara dan bangsa. Jadi demikian sajalah untuk bab 6.4 berkenaan isu pembangunan dan ekonomi. Saya harap kamu faham betapa getihnya, susahnya ataupun peliknya ketika dulu nak mencapai kemajuan yang kita nikmati sampai sekarang. Dan alhamdulillah, semuanya masalah-masalah yang dihadapi, yang timbul dapat ditangani dengan baik, dengan efisien dan profesional oleh pihak kerajaan. Sekian. Dan satu lagi, ini soalan yang kamu boleh buat sebagai cakna minda, dan itu contoh soalan yang cikgu bagi pada kamu ialah berkenaan contohnya negara aman dan ekonomi negara yang maju membawa kepada kesejahteraan rakyat. Bahaskan. Dan bahaskan ini dah berkenaan dengan soalan kebat. Jadi kalau kebat, of course, mestilah kamu kena ada, iaitu fakta dan huraian, contoh dan kesimpulannya. So, soalan ini ialah sangat global, memerlukan kemahaketangan awak untuk menjawab. Okey, sekian saja. Baik, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa untuk belajar berkenaan dengan 6.4 cabaran isu pembangunan dan ekonomi. Sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.